Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hari ni saya nak share part 3, bahagian ketiga tentang begin with the enders in mind. Jadi untuk siapa yang belum tengok part 1 atau part 2, bahagian pertama dan kedua, boleh tengok video-video saya yang sebelum ni. Tapi untuk hari ni, jom dengar apa bahagian ketiga. Okey, konsep daripada video ni sama daripada buku ni, iaitu buku The 7 Habits of Highly Effective People. Apakah 7 tabiat orang yang sangat efektif, yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Dan dalam buku ni, tabiat kedua dia berkongsi tentang begin with the end in mind. Iaitu yang bermaksud kita mulakan sesuatu dengan memikirkan apa penghujung yang kita nak dalam fikiran kita. Okay, cara lain kalau nak faham, okay, macam ni kita nak aplikasikan begin with the end in mind ni. Caranya ialah setiap hari kita mulakan hari kita dengan visi yang jelas. Clear vision. Kita bayangkan okay, setiap hari kita mulakan hari kita dengan visi yang jelas, wawasan yang jelas. Antara perkara-perkara visi yang kita boleh bayangkan, contohnya, apa kita nak jadi pada masa akan datang. Okay, apa kita nak jadi pada 5 tahun akan datang, contoh. Ataupun, apa kita nak buat pada masa akan datang. Mungkin sekarang ni kita buat sesuatu yang kita rasa kita tak suka. Dan kita nak ubah. Jadi, apa kita nak buat pada masa akan datang? Kita kena bayangkan. Bayangkan. Dan ketiga, kemana hala tuju hidup kita? Sebab tu kalau kita tahu kan, kita dapat jawab 3 soalan ni, kita mempunyai visi yang jelas. Dan setiap hari yang kita lalui itu, kita boleh mulakan hari kita dengan visi yang jelas. Sebab kita tahu ke mana kita nak pergi. Okay. Tengok Habit kedua dalam buku Stephen Covey tu, dia tentang begin with the end in mind. Tapi, okay, ni part 3 tau, bahagian ketiga video saya. Perasan tak tajuk dia begin with the enders in mind? Ni saya perasan bila saya reflect dalam apa yang Allah ajar dalam Islam tau. Sebab tu, saya perasan, okay, Stephen Covey ajar kita begin with the end in mind. Kita bayangkan penghujung kita kan, dalam dunia ni, dalam hidup ni. Yang menariknya dalam Islam, Allah ajar begin with the enders in mind. Yang saya reflect. Contohnya, okay, tengok contoh senang. Okay, di mana kita sekarang? Kita semua di poin-poin yang berbeza, okay. Umur kita berbeza, keadaan hidup kita berbeza. Mungkin kita sedang belajar, ataupun kita bekerja. Ataupun mungkin kita dah bersara. Okay, di mana poin kita sekarang? Dan kalau kita cakap tentang begin with the end in mind, kita bayangkan apa penghujung yang kita nak dalam minda kita. Contohnya dalam kerjaya. Okay, ni point A ke point B. Ataupun point C. Kita fikir penghujung kita untuk pendidikan kita, akademik kita. Apa yang kita nak? Mungkin ada orang dia nak master ataupun PhD. Ataupun dia nak sijil kemahiran yang lain. Ataupun point D. Okay, point A ke point D. Dia fikir penghujung dia. Apa jenis pasangan yang dia nak untuk jadi pemimpin kepada anak-anak. Bukan setakat kepada diri kita, tapi kepada anak-anak. Okay? Ataupun keluarga yang dia nak, dia bayangkan. Ataupun mungkin, point A, dia nak bebas kewangan. Okay? Ni pasal duit, tentang dia nak bebas kewangan. Bila kita tahu, kita begin with the end in mind, kita tahu, okay, apa penghujung kita nak untuk contohnya kerjaya, pendidikan, pasangan atau keluarga, ataupun dari segi kewangan, kita akan jelas. Bila kita jelas, okay, kita tahu apa kita nak buat plan. Plan untuk dapatkan point B contohnya. Ke point C, kita tahu. Okay? Dalam Islam, kita begin with the enders in mind. Yang bermaksud, kita hidup ni bukan setakat dalam dunia ni je. Sebab hidup kat dunia ni sementara. Kita fikir jauh. Okay. Kalau korang pernah dengar video saya tentang apa erti cemerlang yang sebenar, okay, siapa yang belum tengok, boleh tengok video sebelum ni. Kita akan tahu, erti kecemerlangan ataupun erti kejayaan yang sebenar bila kita masuk syurga.
Okay? Sebab kita semua akan merasai mati. Kita semua akan mati. Dan kita akan melalui kehidupan yang seterusnya. Itu memang pasti. Dan Allah dah berfirman. Allah dah kongsikan di dalam Al-Quran. Jadi bila kita cakap tentang begin with the end is in mind. End is bermaksud yang paling-paling akhir. Yang paling penamat. Yang paling penghujung. Yang paling terakhir. Sebab tiada apa-apa lagi selepas itu. Jadi kalau kita nak tengok kat gambar rajah ni kan. Daripada kejaya, pendidikan ataupun pasangan keluarga kita ataupun dari segi kewangan, kita kena pastikan poin terakhir kita, the enders, ialah syurga. Sebab ini adalah penamat yang paling terbaik dan ini adalah terakhir. Sebab bila kita dah meninggal, kita ada 2 poin je lepas tu. Antara syurga ataupun neraka. Dan ianya hakiki, permanent, kekal selama-lamanya. Jadi inilah poin yang saya nak ketengahkan dalam video saya, begin with the enders in mind. Dan saya nak share lah ayat Al-Quran. Saya rasa sangat menarik dan macam mengetuk jiwa lah. Daripada surah Al-Mu'minun ayat 112 hingga 116. Allah bertanya, okay, yang ni maksudnya, maksud ayat tu. Allah bertanya, berapa tahun lamanya kalian tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kalian tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar sahaja kalau kalian sesungguhnya mengetahui. Maka, apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main, sia-sia, dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arasi yang mulia. Okay. Saya highlightkan kuning ni tau. Bila Allah tanya penghuni di neraka, berapa lama korang tinggal kat, ni contohnya lah, saya ibaratkan maksud mudah. Berapa lama korang tinggal kat dunia? Dan penghuni neraka berkata, oh kami tinggal dalam sehari atau setengah hari. Bayangkan wallahu alam, berdasarkan ilmu saya limited, yang terhad, kita manusia sekarang ni, jangka hayat kita terhad. Saya rasa dalam 60 ataupun 100 maksimum lah kan. Tapi bayangkan kalau umat-umat yang terdahulu, sebab mereka mempunyai physical biology yang sedikit berbeza daripada kita, sebab mereka lagi tinggi, lagi besar daripada kita dan mereka tinggal beratus atau beribu-ribu tahun. Dan bayangkan bila Allah tanya berapa lama tinggal kat bumi dan mereka cakap, oh sehari atau setengah hari. Bayangkan kita manusia zaman sekarang yang mungkin hidup 60 tahun contohnya, dan orang-orang dahulu yang dah tinggal lama, dah hidup lama, 100 atau beribu tahun. Tapi mereka akan jawab, oh tinggal kat bumi ni sehari atau setengah hari. Nampak tak hidup kat sini sangat singkat? Sebab itulah, apa-apa kita buat satu, kita bikin with the enders in mind. Supaya tak sia-sia, supaya kita tak dapat penamat yang menyedihkan. Dan supaya hidup kita kat dunia ni yang singkat ni dapat membawa kita kepada syurga. Dia tak sia-sia. Sebab sangat sekejap kalau kita tengok ayat Al-Quran ni. Okay. Anda tahu tak? Kita, okay, ni untuk orang Islam lah yang solat. Kita selalu ulang matlamat hidup dalam solat kita. Kat mana? Okay, dekat rakaat pertama, sewaktu kita baca doa iftitah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ni matlamat kita, visi kita, iaitu yang bermaksud sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Bayangkan kita buat segala perkara dan hidup ni, kita tengok yang ni, visi kita ni. Nampak tak lain? Kita lain tau, begin with the enders in mind ni.